Selamat petang, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia kepada Doktor. Nama saya Tan Lan Kuan. Sebagai Ketua Ahli Kumpulan 10, ingin membentangkan kerja khusus falsafah isu semasa UKS 10102 yang bertajuk Kes Kemalangan Jalan Raya yang semakin meningkat di Malaysia. Selamat sejahtera, Madam. Saya Ifeng. Sekarang saya akan bentang tentang pengenalan kes kemalangan jalan raya yang semakin meningkat di Malaysia. Menurut Kamus Bahasa Melayu, kemalangan bermaksud kecelakaan, kesialan, kerugian, dan kesusahan. Menurut Kamus Dewan Etis keempat, jalan raya ialah jalan besar. Menurut Kamus Bahasa Melayu, kes merupakan sesuatu perkara hak. Menurut Kamus Dewan Etis keempat, kes bermaksud prosiding di mahkamah yang melibatkan persoalan undang-undang dan ekuiti. Permasalahan bagi kes kemalangan jalan raya yang semakin meningkat di Malaysia ialah perkara kemalangan jalan raya semakin meningkat di negara kita terdapat beberapa faktor. Selamat sejahtera, nama saya Mushuki. Nombor metrik saya ialah A21A3303. Saya akan membentangkan objektif kajian. Objektif kajian pertama kami ialah mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan kemalangan jalan raya berlaku di Malaysia. Objektif kedua ialah mengkaji langkah-langkah yang mengurangkan kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikan Berosli. Nombor kad metrik A21A3495 akan membentangkan metodologi kajian. Soal selidik diedarkan kepada 35 orang pelajar di kampus Universiti Malaysia Kelantan, Kota Baru secara Sarawak. Soal selidik mempunyai 3 bahagian iaitu demokrasi responden, punca kemalangan jalan raya dan langkah mengurangkan kemalangan jalan raya. Bacaan. Sumber internet telah dibaca dan dijadikan rujukan serta panduan bagi mendapatkan maklumat dan memberi gambaran. Mempersembahkan data. Kaedah analisis data yang digunakan adalah kekerapan, peratusan dan purata. Data akan dibentangkan dalam bentuk jadual, graf dan carta pie. Seterusnya, permasalahan kajian. Kajian ini bermaklumat untuk mengkaji perhubungan di antara sikap pengguna dengan keterlibatan dalam kemalangan jalan raya dalam Malaysia. Kemalangan jalan raya merupakan salah satu permasalahan yang berlaku di seluruh dunia. Isu kemalangan jalan raya sering kerap menjadi isu yang hangat yang dibincangkan menerusi media massa. Pelbagai faktor menyebabkan kemalangan jalan raya, seperti kecuaian pemandu kenderaan yang secara tidak disengajakan atau hilang kawalan ke atas kenderaan yang dipandu dan atau menyebabkan kecederaan malah kematian. Permasalahan kajian mengenai kemalangan jalan raya adalah sikap kecuaian pemandu kenderaan, faktor struktur jalan raya yang tidak selamat, penguasaan undang-undang yang lemah, keadaan kenderaan yang tidak terkawal dan lain-lain. Contoh, seorang ahli tokoh Aminuddin Adnan 1989 pernah mentafsirkan bahawa sebanyak 94% daripada kemalangan jalan raya yang berlaku dalam Malaysia adalah punca daripada kecuaian pemandu sendiri. Faktor sikap kecuaian pemandu kenderaan dan mementingkan diri sendiri dilihat sebagai satu faktor permasalahan yang perlu diubah oleh individu supaya kadar kemalangan dalam Malaysia dapat dikurangkan dari semasa ke semasa. Selain itu, permasalahan kajian. Faktor individu yang bersikap negatif dan larat seperti tidak berdisiplin semasa melakukan pemanduan kenderaan di jalan raya. Kerana kegagalan pemandu atau penunggang kenderaan mengikuti peraturan undang-undang di jalan raya akan membahayakan diri sendiri atau pengguna jalan raya yang lain. Kerana pemandu atau penunggang tidak dapat fokus semasa melakukan pemanduan kenderaan jalan raya, iaitu penggunaan telefon bimbit semasa memandu atau menunggang juga menjadi satu isu yang serius. Antara sikap negatif yang boleh mengundang kepada kemalangan jalan raya adalah pemandu kenderaan suka memecut dengan laju tanpa mematuhi had laju yang telah ditetapkan, mengegori kereta dengan rapat dan memotong kereta di garisan double line. Pengambilan darah dan alkohol dan melakukan pemantauan di jalan raya merupakan suatu permasalahan kajian mengenai kemalangan jalan raya. Ia akan menyebabkan seseorang tidak dapat berfikir dengan waras dan berlakunya gangguan emosi, fizikal dan mental. Pengambilan darah dan alkohol ia akan mengakibatkan pengorbanan nyawa diri sendiri dan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Selain itu, struktur jalan raya yang tidak selamat seperti permukaan jalan raya yang tidak rata ataupun berlubang-lubang, lampu jalan raya yang rosak, struktur jalan raya yang berbelok-belok. Di samping itu, permasalahan kajian ini juga ialah kelemahan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan, seperti memandu melebihi had laju, melanggar lampu syarat, merah tidak berkesan. Contoh, Akta Pengangkutan Jalan Raya perlu dipindah semula supaya hukuman yang lebih berat dilaksanakan kepada pesalah yang mengakibatkan kematian seseorang pengguna jalan raya yang lain. Hukuman penjara mandatori perlu ditingkatkan dari 5 tahun kepada 10 tahun. Dendaan kepada potongan mata demerit perlu ditingkatkan dan syarat untuk dimiliki lesen kereta ditingkatkan kepada 21 tahun kerana fikiran umur 21 tahun lebih matang berbanding 18 tahun. Bukan itu sahaja, permasalahan kajian juga terlibat masalah penyertaan kenderaan tidak dilakukan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan seperti brek tayar mungkin akan hilang kewalan jika tidak melakukan penyertaan dalam masa yang telah ditetapkan. Kesannya kenderaan seseorang itu mungkin akan terbebas akan akibat
hilang kawalan tak mengakibatkan perlangkaan antara pemilik kenderaan dan penggunaan jalan raya yang lain sehingga menyebabkan kenderaan yang serius maupun kematian. Salam sejahtera, saya Liu Song Ying dengan nombor metrik A21A3.84 akan membentangkan permasalahan kajian yang terakhir. Pihak berkuasa terutamanya pihak kerajaan, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Polis Diraja Malaysia perlu melaksanakan pelbagai insentif untuk mengurangkan kadar peratusan kemalangan jalan raya. Pengguna jalan raya yang enggan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya yang sehingga menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya yang hanya menyusahkan diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Oleh itu, pihak berkuasa perlu memainkan peranan yang penting supaya kesejahteraan rakyat Malaysia terjamin. Dalam demografi responden terdapat 4 catat iaitu catat umur, jantina, bangsa dan negeri. Catat yang pertama ialah catat umur. Berdasarkan catat, terdapat 2 lingkungan umur saja iaitu umur antara 13 tahun hingga 19 tahun dan umur antara 20 tahun hingga 29 tahun. Peratusan masing-masing ialah 11.43% dan 88.57%. Catat yang kedua ialah catat jantina. Responden lelaki mempunyai 20%, manakala responden perempuan mempunyai 80%. Catat yang ketiga ialah bangsa. Berdasarkan catat bangsa, bangsa Cina mempunyai peratusan yang paling tinggi iaitu 80%, manakala untuk bangsa lain mempunyai peratusan yang paling rendah iaitu 2.86%. Catat yang akhir sekali ialah catat negeri. Negeri Kuala Lumpur, Sarawak dan Selangor mempunyai peratusan yang paling tinggi untuk negeri masing-masing iaitu 14.29%, manakala negeri Pulau Pinang, Terengganu, Kelantan dan Melaka mempunyai peratusan yang paling rendah iaitu 2.8%. Hai, nama saya ialah Angelina Jari. Nombor metrik saya ialah A21A3223. Saya akan membentangkan tentang dapatan kajian iaitu punca-punca berlaku kemalangan jalan raya di Malaysia. Antara punca-punca yang berlaku kemalangan di jalan raya ialah pemandu tidak mematuhi undang-undang jalan raya yang ditetapkan. Terdapat seramai 15 orang responden bersamaan 42.86% yang sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Kerana kebanyakan golongan remaja berfikir mereka hebat dan akan menjadi popular di kalangan rakan-rakan jika berbuat demikian. Punca seterusnya ialah keadaan jalan raya yang tidak rata. Terdapat pula 12 orang responden iaitu 51.43% yang setuju dengan kenyataan tersebut. Tambahan pula, permukaan jalan raya yang licin semasa hari hujan juga terdapat seramai 14 orang responden bersamaan 40% yang sangat setuju dengan jalan raya yang licin akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Selain itu, kecuaian memandu semasa memandu di jalan raya. Terdapat seramai 18 orang responden, iaitu 51.43% yang sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Memandu melebihi had laju ditetapkan juga adalah salah satu punca berlakunya kemalangan jalan raya. Kerana terdapat seramai 17 orang responden, iaitu 47.57% yang setuju kerana hampir semua orang menggunakan telefon semasa memandu. Pengambilan dadah atau alkohol juga menyebabkan pemandu tidak fokus semasa memandu. Ini adalah salah satu punca. Terdapat 20 orang responden, iaitu 57.40% yang sangat setuju dengan kenyataan tersebut. Akhir sekali, pengangkutan yang tidak membuat pemeriksaan berkala. Terdapat seramai 18 orang responden yang setuju kerana jika tidak membuat pemeriksaan, maka kenderaan tidak akan berfungsi dengan baik dan ini boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan yang sangat serius. Nama saya Nora Asfarahim binti Ghazali. Nombor metrik saya ialah A21A3375. Saya akan membentangkan dapatan kajian yang kedua iaitu langkah-langkah mengurangkan kemalangan jalan raya di Malaysia. Langkah-langkah utama bagi mengurangkan kemalangan jalan raya di Malaysia ialah membuatkan sukan undang-undang yang ketat. Terdapat seramai 16 orang responden bersamaan 45.71% sangat bertuju dengan pernyataan tersebut. Dengan mengadakan kempen kesedaran kemalangan jalan raya juga merupakan salah satu langkah-langkah bagi mengurangkan kemalangan jalan raya di Malaysia. Terdapat 11 orang responden bersamaan 42.86% yang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Langkah-langkah seterusnya bagi mengurangkan kemalangan jalan raya di Malaysia adalah memperbaiki jalan raya yang tidak rata. Terdapat seramai 27 orang dan bersamaan 77.14% tak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Dengan menambahkan bumpul pada jalan raya bagi mengurangkan had kelajuan setiap kenderaan juga merupakan salah satu langkah-langkah mengurangkan kemalangan jalan raya di Malaysia. Terdapat seramai 13 orang responden bersamaan 37.14% sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Dengan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam juga telah merupakan salah satu langkah-langkah membendung kemalangan jalan raya di Malaysia. Terdapat seramai 17 orang responden bersamaan
98.57%. Sangat bersetuju dengan kenyataan yang dirobatkan. Langkah seterusnya adalah dengan membuat pemeriksaan kenderaan secara berkala bagi seramai 14 orang responden bersamaan 40%. Setuju dengan pernyataan yang diberikan. Terakhir yang dinyatakan bagi mengurangkan kemalangan jalan raya di Malaysia adalah mengubah sikap pemandu yang berhemah. Terdapat seramai 16 orang responden bersamaan 45.71% sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Kesimpulan, objektif yang dikaji dicapai. Kaedah yang digunakan ialah kaedah soal selidik dan kaedah rujukan. Berdasarkan kajian, punca yang menyebabkan kemalangan jalan raya ialah pengambilan dadat dan alkohol yang menyebabkan pemandu tidak fokus semasa memandu dan kecuaian semasa memandu di jalan raya. Selain itu, langkah yang berkesan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya ialah memperbaiki jalan raya yang tidak rata.